penjuru Kaabah. Dulu tak ramai macam ni lah. Maka saya pun ambil kesempatan sembahyang dekat penjuru Hajar Aswad, penjuru Syam, penjuru Iraq, Baghdad kan, kemudian penjuru Syami. Ya, ada panggil penjuru apa ni, penjuru untuk laki-laki lah. Dia ada laki-laki, ada perempuan. Jadi pertama, kalau kita bermula dengan penjuru yang paling utama, kalau kita nak tawaf, penjuru yang paling utama. Kalau nak baca dia punya sejarah dia panjang lah, ya. Jadi jadi yang mula-mula membina Kaabah ni ada kata malaikat yang pertama. Yang kedua baru Nabi Adam. Kerana dia runtuh, maka dibina oleh Nabi Ibrahim. Ya. Jadi di antara yang paling akhir membina adalah Nabi Ibrahim. Sebab itu Nabi Ibrahim dia bina, dia ada eskalator. Dia ada macam lift. Ya. Tapak kaki dia tu menjadi tanda, ada dia punya tapak kaki dekat makam Ibrahim tu tempat Nabi pijak, dan Nabi pijak tu batu tu jadi lembut. Jadi Nabi Ismail akan bantu bagi dia batu bata lah. Jadi dia bawa batu bata tu, jadi dia jadi macam lift. Dia kalau nak pergi atas, dia naik atas. Kalau dia turun bawah, dia turun. Kalau pergi kanan, dia pergi kanan. Jadi dia boleh membantu. Jadi macam satu peralatan untuk bantu Nabi Ibrahim. Masya Allah. Dulu Kaabah ada dua pintu. Ada dua pintu. Ya, ada dua pintu. Jadi ada pintu masuk dan ada pintu keluar. Kita cerita luar Kaabah lah, kita cerita dalam. Jadi dia ada 4 penjuru. Ada 4 penjuru. Penjuru pertama Hajar Aswad. Yang kedua penjuru apa dia panggil? Syami. Kemudian Iraqi. Kemudian yang satu lagi apa? Yamani. Jadi ada 4 penjuru. Kenapa 4 penjuru? 4 penjuru tu ada kisah dia. Ya, ada kisah dia. Ya, ada kisah dia. Untuk pengetahuan, kalau saya nak pergi ringkas, akhir zaman ni, Syam apa dah jadi? Hancur. Iraq apa dah jadi? Hancur. Yaman apa dah jadi? Hancur. Nanti akan bangun biasa adalah penjuru daripada Hajar Aswad. Cuba perhati betul-betul Hajar Aswad tu dia pergi ke mana? Asia. Dia akan pergi ke sebelah Asia. Sebelah Indonesia, Malaysia, Lot 888, Bukit Melawati, dia pergi belah sana. Jadi yang mana yang faham, di sana lah nanti akan bangun tentera Panji Hitam 313 orang yang akan membantu Imam Mahdi. Ya, jadi perjuangan kita dia berkait-kait, dia bukan hanya sekadar cari duit, MOC, kena buat balik, kemudian menung-menung, hanyut. Jadi orang yang menung-menung hanyut ni orang yang tak ada matlamat yang besar dalam hidup. Dia seolah-olah lahir dekat Batu Pahat tu sia-sia je. Aksiden bapak dia beromen dengan mak dulu, jadi dia lepas tu jadi macam tak ada makna apalah. Macam tak ada guna lah dia tu lahir. Seolah-olah. Ya. Jadi seolah-olah dia lahir tu by accident. Tak sengaja, tersilap malam tu, terlepas. Ya. Gelak cikgu dengar. Kebetulan saya lahir kat Batu Pahat. Padahal awak gelak sama. Kena. Tak, saya tidak bermaksud orang Batu Pahat saja. Ini pun ada juga orang Johor ni. Meh, duduk, meh. Ni bagi dia duduk. Okey. Jadi apa yang nak diberitahu oleh Kaabah adalah satu kitaran kehidupan manusia. Ya. Satu kitaran kehidupan manusia. Semua orang janganlah jalan-jalan, cuba duduk tenang-tenang. Sini bagi-bagi coklat lah, masa ni sibuk. Aduh, masalah betul lah dia orang. Sihat, bos. Cuba duduk dia diam masa aku tengah bagi ceramah. Jadi kita mula dengan rukun mana? Rukun Hajar Aswad. Jadi ada satu soalan Nina cakap dengan saya, kenapa orang berebut ke Hajar Aswad?
Ya. Saya akan bercakap perkara-perkara yang sedikit vulgar, tetapi nak bagi tahu itulah hakikatnya. Ya. Sebelum kita pergi Hajar Aswad, dia ada rukun Yamani dulu. Apa makna rukun Yamani? Macam mana kita buat dekat rukun Yamani? Rukun Yamani kena usap, yang elok usap adalah perempuan. Ya, dia akan usap rukun Yamani tu. Dan kalau kita perasan dekat rukun Yamani tu, dia berminyak-minyak sikit. Dia berair-air berminyak-minyak sikit. Cuba perhati tengok. Rupanya Kaabah ni nak cerita tentang kejadian manusia. Daripada laki-laki, rukun laki-laki yang diusap-usap, maka keluarlah air maninya, nanti akan tumpah kepada Hajar Aswad, iaitu lambang seorang perempuan. Yang itu kena masuk kepala. Jadi bukan mencarut, ni cerita. Ni nak cerita tentang bagaimana kita memahami Hajar Aswad, memahami tentang Kaabah. Siapa tu? Farah. Kenapa Farah? Kau dengar Yamani masuk kepala je, kau dah tak lain macam dah. Pada rukun Yamani tu, kalau kita tengok, cuba kau semua orang pandang tangkap saya. Rukun Yamani belah sini, dia akan turun sikit. Dia tak sama rata. Dia turun. Daripada rukun Yamani tu, dia akan turun pergi ke Hajar Aswad. Ya. Sebab itu di Hajar Aswad itu lambang seorang perempuan. Cuba perhati betul-betul. Sama tak? Sama. Orang perempuan dengan aku sama lah. Kalau laki-laki yang mana ada yang tak tahu, tak tengok pun pada lampu. Jadi benda tu dia sama bentuk dan siap kena masuk kepala lagi. Nak bagi tahunya, laki-laki, perempuan, nanti akan lahirlah manusia. Dan di manakah manusia itu patutnya berada? Di mana dia patut berada? Dia patut berada di makam Ibrahim. Betul-betul menghadap kepada pintu Kaabah. Pintu kepada rahmat Tuhan, menyembah kepada Allah. Itu tugas manusia sebenarnya. Tapi apa yang dia orang berebut? Pecah kepala, cium yang mana? Berebut perempuan. Daripada dulu orang berebut perempuan. Kabil dan Habil bergaduh, berbunuh-bunuh pasal perempuan. Itulah dalam dunia ni. Perempuan ni digambarkan dalam Isra Mi'raj sebagai perempuan tua yang menggambarkan dunia ni. Dunia ni adalah rebutan orang ramai. Sebab itu jangan kita kalah dengan dunia. Cari dunia, jangan kalah dengan dunia. Cari harta, jangan kalah dengan harta. Beristeri, jangan kalah dengan isteri. Berpangkat, jangan kalah dengan pangkat. Jadilah hamba Allah. Jangan jadi hamba yang tiga ni. Tu kumbaran Razib tu dia tu. Lagi sibuk nak main handphone tu. Balik handphone ni kau tahu. Apalah ni orang ni Jawa bodoh. Ada tak Tok Guru macam ni? Ada. Ditegur bagi tepek je supaya ingat. Ya, okey. Boleh ya? Apa saya nak bagi tahu? Saya nak bagi tahu tentang perjalanan tadi. Jadi kalau kita ikut pergerakan dia, kalau tengok handphone saya ni, Hajar Aswad di sini, rukun Yamani dekat sini. Dan kedudukan dia tunduk sedikit, turun sedikit. Ya. Guru saya puji sikit. Okey. Jadi ada rukun dekat sini. Tetapi manusia bergaduh bagai nak erak, bagai nak mampu bertarik, bercabut kepala ni kerana nak rebutkan dunia ni. Itulah manusia. Sebenarnya dijadikan laki-laki dan perempuan, dijadikan zuriat bertujuan untuk menyembah kepada pintu Kaabah tadi, menyembah kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim. Tugas kita sebenarnya, bila dapat anak, kita pergi kepada Hijr Ismail. Maka akan ada Hijr Ismail. Anak itu kena dikawal macam anak Nina ni. Kalau tak dikawal tu dia lari. Sebab tu kena buat kepungan. Sebab itu Muhammad tu kena buat kepungan dia. Jangan tak buat kepungan. Tu utamanya anak perempuan kena dah lagi kepung. Kalau tak kepung malam dia merayap ataupun dia dirayapi.
Ha. Kau tak boleh dengar bab merayap begitu. Perkataan baru. Terus hidup. Ya. merayapi. Terus timbul dia punya anxiety dia. Tadi dah baik. Tiba-tiba. Dengar perkataan merayap dan dirayapi Merayapi. itu dia bahaya. Ya. Jadi sebab itu dia kena buat kepungan. Sebab tu dia kena buat kepungan. Dia nak bagi tahu anak tu mesti dididik dan dibimbing dan dijaga ada batas-batas iman dan kufurnya. Tiba-tiba keluar bukunya batas-batas iman dan kufur. Siapa punya kitab tu? Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Yang ada sedikit pengaruh Wahabi pada diri dia sebab dia lama belajar dengan bin Baz sebagai dia punya dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Islam Madinah. Ada sedikit pengaruh Wahabi. Maka dia menolak pahaman supaya jangan belajar sifat 20, belajarlah Tauhid 3. Tauhid 3. Tapi banyak orang tak faham sebab orang malas baca buku. Yang rajin baca buku onci je. Yang lain, kalau boleh TikTok 2 minit je. Lebih daripada 2 minit wasting of time. Saya tiru onci bos. Kopi. Ya, jadi kita kena banyak baca. Kita kena tengok dekat mana dia menyeleweng. Menyeleweng tu dekat mana. Dan kenapa kita mesti jaga? Sebab jaga kebijaksanaan mereka dalam mempengaruhi. Ya, Islam ini akan pecah 73. Lebih teruk daripada Yahudi. Yahudi 71. Kristian 72, Islam 73. Semuanya akan ke laut kecuali satu. Dan jalan dia nak ke laut tu berbagai-bagai. Okey. RM100 hari ni. Siapakah nama imam dan juga ketua agama, imam dan juga orang yang hafaz Quran menjadi perisik kepada Yahudi dalam tentera Mesir? Cari. Fadil Abdullah. Okey, RM100. Laju lah. Cuba korang bayang. Macam mana cerita dia, Faizal? Selama 40 tahun dia menyusup dalam tentera-tentera tentera Mesir yang akan lawan dengan Israel dan dia menjadi imam yang hafaz Quran. Dilatih oleh Yahudi selama 40 tahun. Boleh ajar tafsir Quran. Dia Islam ke tidak? Islam. Tapi dalam diri dia Yahudi. Berisik orang Yahudi. Dia jahat ke tidak? Jahatlah tu. Berisik. Sama dengan Mustafa Kamal Atatürk, sama dengan Profesor Dr. Snoop Gronje, sama. Saya nak bagi tahu ni. Ya. Kenapa saya kena bagi tahu? Sebab saya bimbang. Benda ni sedang masuk dalam negara kita. Bimbang. Ya. Pahaman-pahaman yang menyeleweng. Dua yang paling besar. Pertama, Syiah. On timer activated. TV3 pula cukup berita itu. Siapa pula yang tukar berita ni? Cukup dari Okey, apa kaitan dia dengan Yahudi? Kenapa mereka menyesatkan? Kenapa akan tinggal 313 orang saja? Dan dibantu oleh 124,000 orang melawan 7 bilion yang non-Muslim. Nanti. Ikut hukum akal tak boleh menang. Tapi pasal ada A-Bender, Band. kita ada A-Bender. Kita ada 4 orang wali besar yang akan menguasai 4 unsur alam yang akan mengalahkan semua tentera-tentera ini. Dia pusing angin, habis puting beliung, satu China boleh habis. Ya, macam mana cara dia? Ad-du'a silahul mu'min. Yang ada doa belajar silat, bukan. Doa silat tu senjata bagi orang mukmin. Sebab tu silat tu adalah senjata. Sebab tu kena belajar silat. Kena cari silat yang sampai kepada ketuhanan yang sebenar. Kena cari. Ada. Saya bagi tahulah silat cekak Pusaka Hanafi. Saya bagi tahu. Sebab saya dah lalu silat ni, saya dah jumpa dengan Tok Guru dia. Tok Guru dia sampai. Ya, okey. Balik pada tadi. Dan dia orang akan takut. Dia kata panji-panji hitam betul? Bukan hitam, blue black. Nampak macam hitam. Dia warna tu, warna blue black. Macam yang dia pakai. Siang nampak cantik, malam nampak indah.
Itu blue black. Sama macam baju saya pakai. Ya. Sama dengan yang dipakai oleh Sunan Kalijaga dan juga Sunan Gunung Jati. 2 saja sunan yang pakai. 7 lagi sunan keputihan. Dia ikut sekolah biasa. Salihin. Sufi. Yang ini sufiyin. Yang ini dia lengkap dunia dan akhirat. Sebab itu ketika Syekh Siti Jenar, ketika dia menghentak ke dalam bumi, masuk ke dalam bumi, sunan lain tak boleh pergi. Yang boleh pergi hanya Sunan Kalijaga saja. Ya. Ketika dia pergi, maka dia pun ikut. Yang boleh ikut Sunan Kalijaga saja. Ya, sebab itu kena cari. Bukan semua orang boleh. Dan bukan bacaan. Ini saya nak puji sikit orang Jawa. Tadi saya dah kutuk kan. Saya nak puji sikit orang Jawa. Kadang-kadang bacaan mereka tidak betul. Ya, ada satu sunan, ya, di Bangkalan. Waalaikumsalam. Masuk. Macam kenal aja. Sampai mana tadi? Saya nak puji orang Jawa, ya. Saya nak puji orang Jawa. Bukan bacaan dah. Maka ketika Sunan Khalil Bangkalan, dia ni Jawa campur Madura lah. Dia orang Jawa ni kadang-kadang dia punya lidah dia tu pekat. Kalau kita pergi ke belah-belah Gontor sana, kalau kita dengar dia baca Quran, memang kita kata, waduh, macam mana lah Tuhan nak terima bacaan ini. Waduh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ngalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Macam mana? Macam mana Tuhan nak terima? Tuhan faham. Masalahnya salah maksud, salah makna. Saya tak boleh jawab. Dah telo dia macam tu. Mana? Dia kena mengaji lebih lah kot. Dia kena belajar makhrajul huruf. Sampai betul. Ya ke? Tak betul. Maka satu orang Arab ketika imam tu baca, ya, Kiai Khalil Bangkalan tu baca dengan bacaan yang begitu, maka ditegur oleh orang Arab yang fasih dalam bahasa Arab. Dia kata, salah bacaan kamu ni Pak Kiai, kurang tepat bahasa Arabnya daripada makhraj huruf itu, tak betul semua. Tapi Kiai Khalil Bangkalan ni aulia illah. Dia kena baca bacaan yang sekadar yang dia mampu, yang dipaham oleh TV3 lah. Internet hilang. Kat sini ada on. Ya. Maka dia kata tak apa, Nanti kita makan-makan, kita duduk sambung lagi sembang. Tengah makan, Kiai Khalil Bangkalan ni orang-orang ni dia orang yang hebat. Dia boleh panggil rimau. Wa may yuta'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Orang yang hebat ni, seluruh isi alam dia akan dengar cakap dia, patuh kepada dia sebab dia patuh dan taat kepada Allah dan Rasul. Dia boleh panggil rimau. Rima, rupanya dia boleh cakap Terengganu. Rima mari mentah kata. Boleh cakap Terengganu. Mari mentah. Mari mentah kata. Jadi bila Rima mari dekat dengan Tok Arab tadi tu, Tok Arab tu baca lah ayat kerusi, ayat meja, ayat apa dia, TV Tiger, semua dia baca. Dengan fasih bahasa Arab. Rima tu duduk congok kat muka dia, nak makan muka dia. Tak ada takut dengan bahasa Arab dia. Maka Kiai Khalil Bangkalan hanya membaca 2-3 patah perkataan. Sekadar kemampuan dia, lagi Rima tadi. Barulah orang tadi tahu, bukan bacaan yang betul. Bukan makhraj yang betul. Bukan taranum yang hebat yang dilihat oleh Tuhan. Yang dilihat adalah qalbu, hatinya. Hati orang ni dengan Tuhan macam mana? Hati dengan Tuhan macam mana? Sama juga satu hari ketika Bilal azan. Macam mana dia azan? Hayya 'alas salah. Situ Bilal azan. Sedaplah, tapi syalah dia tak boleh sod. Solah dia tak boleh syalah. Ya, dia shin. Dia tak boleh baca. Pelak. Maka satu orang Arab yang fasih tu dia beritahu, salah bacaan tu. Maka Nabi kata, tak apalah, besok pagi kau azan. Saya izinkan kau azan sekali. Bila cuti Bila ambil cuti, MC. Dia pergi ambil cuti kat klinik Ella. Weekend. Weekend.
Selepas dia azan, tengah hari tu malaikat turun. Ramai malaikat turun. Tanya Nabi, kenapa pagi ni tak ada azan? Malaikat di langit turun tanya, kenapa pagi ni tidak ada azan? Rupanya yang makhraj betul tadi tu, yang belagak poyo tadi tak sampai. Tak naik ke langit. Yang bila syalah tadi tu naik ke langit. Ya, okey. Jadi kita nak sambung cerita Kaabah ni tadi. Jadi laki-laki dan perempuan dilahirkan seorang manusia sepatutnya menjadi hamba Allah. Jangan berebut ke Hajar Aswad. Bukan tak boleh, boleh. Ada masa pergilah. Pergi, ada masa pergi. Ya, saya dulu first time pergi 9 kali saya cium. Tak ada masalah. Ya. Jadi kita kena kurung anak kita, dibimbing supaya nanti membuat satu pusingan, nanti dia akan menjadi dewasa, dia akan mencari isteri. Supaya menjadi zuriat, dia kena pesan pada anak dia. Anak, wahai anakku, ya, jadilah kamu hamba Allah. Jangan jadi hamba harta, hamba pangkat, hamba wanita. Jadilah hamba Allah. Itu cerita tentang Kaabah. Begitulah berputarnya alam tahun demi tahun, puluh tahun demi puluh tahun, ratus tahun demi ratus tahun. Boleh? Tu habis cerita Kaabah. Boleh Jadi kita menunggu di penjuru yang kita di sini. Penjuru sini nanti akan bangun. Bukan kerana banyak harta dia, bukan kerana lawa dia, bukan kerana kuat dia, tapi kerana iman dia. Kerana pada masa itu tidak lagi ada teknologi. Tidak lagi ada teknologi. Tidak ada lagi kapal terbang yang boleh pergi. Tidak ada lagi kereta api yang boleh pergi. Kereta api laju semua tak boleh. Elektromagnetik akan binasa. Saya dengar difahamkan akan ada satu meteoroid yang akan jatuh, yang akan menyebabkan semua sistem elektronik semua akan mati. Dia akan pergi kepada peperangan yang asal menggunakan pedang. Dan sekarang ni dah keluar dalam cerita orang putih, apa, pedang yang paling tajam, pedang yang paling bagus boleh potong babi seekor. Tengok. Tak tengok? Kita kena tengok perkembangan. Mereka baca hadis. Apa nama siri tu? Yang pedang yang paling tajam tu? Forge in Fire. Forge in Fire. RM50. Dapat jugalah dia. Ya. Forge in Fire. Ya. Dia cari satu dunia pedang yang paling tajam. Dan dia jumpa di antara pedang paling tajam adalah Turki. keris. Dia jumpa. Dia akan balik. Kita akan perang begitu. Walaupun perang begitu, sebenarnya perang yang sebenarnya besok bukan macam itu. Macam mana? Tak boleh cerita. Mana tahu YouTube rakam apa saya cakap, jadi modal pada dia. Jangan kata dia tak pandang, jangan kata dia tak kaji. Cuba korang hantar kutuk Israel, kena delete. Dia perhati. Sebab tu sekarang Israel kan, macam-macam nama baru dia kena tukar. Bintang Daud. Bintang dah kan? Senang. Macam-macam. Ya. David Stark. Jangan ingat dia tak perhati kita. Dan dia sedang menguji kita. Saya bagi contoh. Saya buka cerita tentang peperangan Palestin. Dia tipu kita. Tapi masa saya cakap, orang tak percaya. Yang bercakap saya, Buya Arazi dan beberapa orang saja. Yang lain, takbir, Allahu Akbar, jihad, pergi perang. Nanti dulu. Encik Jalil takut. Bukan takut. Hang tak erti. Dia punya game. Soalan saya. Netanyahu dalam ucapan awal dia bagi tahu. Jangan risaulah pasal Iran. Mereka tu kawan kita. Dan mereka tu kalau tembak berbati pun sikit-sikit je. Bukanlah tembak sangat pun. Tembak main-main dia. Acah-acah bajet-bajet dia. Kenapa? Kerana dia tahu. Saya nak tanya. Kenapa dia boleh serang Iraq? Amerika bertubi-tubi serang Iraq. Dua sebab. Sebab Iraq adalah kota asal. Dulu ada seorang raja nama apa? Neku Buzar. Ya. Itu adalah raja ketika taman tergantung Babylon. Ketika itu mereka telah menghancurkan Yahudi. Maka dia dendam. Dia dendam, maka dihancurkan Iraq.
Dan dia bukan hanya hancurkan Iraq, dia gantikan Iraq tu menjadi Syiah. Syiah. Sekarang ni Iraq menjadi Syiah. Orang yang dimuat adalah Saddam Hussein. Digambarkan dia sebagai jahat, sedangkan dia hafaz Quran. Mereka menghalang saya daripada membawa Quran ke dalam penjara. Dia kata mereka lupa saya hafaz Quran. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Tapi gambaran kita Saddam Hussein jahat. Jahat. Betul? Diktator. Image yang dia bagi. Kaki perempuan. Okey. Di Iran akan ada satu tempat bernama Esfahan. Telah bersedia 70,000 orang yang akan memakai toyalisa, pakaian rasmi orang Yahudi, yang akan menjadi penyokong pada tentera-tentera Dajjal. Jadi Yahudi Syiah ni adalah ciptaan Yahudi dan dia telah bersusun orang dia dan dia tidak akan serang. Soalan saya, cikgu kata bila nak masuk bab takaful ni? Dia hujung dia akan pergi bab takaful. Kenapa kita mesti berjuang sebagai satu peperangan, satu perjuangan. Bukan hanya hanyut, tak hanyut, hanyut, tak hanyut. Sebab kita tidak jelas apa yang sedang kita perjuangkan. Ya. Jadi balik kepada tadi, Iran itu tidak akan merosakkan Yahudi. Saya dengar statement daripada Netanyahu. Bila lapang, cuba dengar statement Netanyahu. Dia tak pernah takut dengan Iran. Soalan saya, Houthi daripada mana? Yaman. Siapa yang di belakang dia? Iran. 100% Syiah. Syiah. Iran. Dia yang serang. Dia yang sibuk sekarang ni. Dia yang serang beria-ria. Soalan ke betul ke dia serang? Acah ya. Soalan saya, dalam peperangan ini, ada tak nampak tentera Israel mati? Tak nampak. Keluar. Baju hitam tu, tentera Israel mati. Ada nampak? Seriousnya. Tak ada. Tak nampak. Yang nampak apa? Bangunan dihancurkan, mereka dihalau, yang mati siapa? Soalan saya, ada tak tentera-tentera Al-Shabaab, apa nama tu? Fatah mati, nampak tak? Semua lari bawah tanah, tak nampak mati. Yang mati siapa? Budak kecil, perempuan. Apa yang sedang dibuat? Dia nak matikan. Dia nak halau dia orang turun ke bawah, dia nak rampas bahagian atas. Sebenarnya, dia nak rampas sampai ke Baitul Muqaddis. Sebab tu kita kena faham. Mereka sedang melorongkan satu jalan. Dan benda tu semua dah ditulis dalam hadis. Selepas Baitul Muqaddis jatuh, nanti Madinah akan jatuh. Tiba-tiba Akin kata, macam mana kita nak pergi Raudah kalau dah jatuh? Jatuh, Kin. Sebab kau lepas closing 24 juta tidur tu kau tak buat berniaga, tak berniaga dah. Tak ada rasa semangat nak bekerja kuat, tak ada. Sebab kita tak faham. Kita dapat komisen 40,000, happy. Wah, happy. Happy. 4 tahun happy. Ya. Sungguh. Tak tipu. Kita punya matlamat kita tu terlampau kecil. Kita tak sedar apa yang sedang berlaku sekarang. Kemudian kalau kita perhati, Houthi yang menyerang. Balik pada tadi, apa yang sedang dibuat? Mereka tengah melorongkan jalan daripada Iran, Esfahan tu, Dajjal akan keluar dekat sana untuk bawa turun ke Mekah. Akan bawa turun ke bawah. Syam telah hancur. Kenapa Syam dihancurkan? Laluan. Syam bagi tahu, ulama-ulama dia bagi tahu. Jaga Malaysia. Dulu kita terlalu berlembut dengan mereka. Dulu kita berlalu berlembut dengan siapa? Wahabi. Kita berlembut dengan mereka. Dia kata semayang baca kunut bid'ah, mula-mula cerita kunut dulu. Kunut dulu bid'ah dulu. Kemudian lepas semayang akan berdoa ramai-ramai bid'ah. Dia pergi beribadah dulu. Kalau kita kuat, nanti dia akan bangun balik. Tak apalah, kita jangan gaduh-gaduh. Kita bincang elok-elok lah. Kita muzakarah cara baik kalau dia kalah. Dia boleh takiyah macam Syiah. Ya? Tapi bila dia kuat, dia akan pergi lagi. Sekarang ni dah mula pergi pada akidah. Dia ada step dia. Dia akan pergi pada akidah. Apa akidah yang dia bawa? Akidah 3. 3 tu. Pertama, akidah dia yang menyeleweng, dia bagi tahu apa? Dia kata, sebenarnya orang yang bukan Islam juga taat kepada Allah. Sebab dulu Abu Jahal ketika perang Badar dengan nama Allah. Abu Jahal sebut nama Allah. Betul?
Maka dia mengiktikadkan bahawa orang Yahudi itu dari segi rububiyahnya mereka berububiyah juga kepada Allah. Peninglah kita. Soalan saya, itu nama dia syirik. Dia sembah batu, dia sembah Allah tu jadi dua. Kita hanya sembah Allah, mana boleh sambung dengan kita? Jaga. Kemudian dia pergi satu lagi. Ya, Allah itu berjisim. Allah tu ada tangan. Kalau kata Allah ada tangan, tu Allah ada tangan. Maka dihurai dalam kitab, dalam Bin Bas, dalam beberapa lagi kitab-kitab lain, Allah tu ada masa tangan dia satu, ada masa tangan dia dua, ada masa tangan dia tiga. Dah jadi pula tangan sampai tiga. Allah ada mata. Allah ada mata, Allah ada kaki. Allah melihat. Jaga. Dia mula-mula dia tak kacau akidah, dia pergi pada ibadah dulu. Nanti saya nak bagi tahu dia akan pergi lagi ekstrim. Macam mana dia pergi lebih ekstrim? Siapa yang tidak beriman sebagaimana kami beriman dengan tauhid tiga, maka dia kafir. Maka darahnya halal, wajib dibunuh. Siapa yang mereka bunuh di Syam? Syahid Ramadan Al-Buti yang dibunuh. Ya? Dibom, tak mati, tembak tong ketika tengah membaca khutbah. Jaga. Pada Ramadan Al-Buti itu tidak pernah mengata kepada Syiah, tidak pernah mengata kepada Wahabi. Sebab dia telah sampai ke Makkah salamatun sadar. Di dalam jiwa dia penuh dengan kasih sayang. Dia tak pernah benci pada siapa. Itu pun dibunuh. Ya, jaga. Jaga. Dan ada berita buruk sekarang ni dia berlaku di Saudi. Mereka menjadi semakin ganas. Mereka buang Wahabi, mereka buang. Sekarang Wahabi tak ada tuan. Wahabi telah dibuang sekarang ni. Sebab bagi Muhammad bin Salman, Yahudi, Ya, Wahabi. Wahabi ni merugikan kita, melambatkan pembangunan kita. Semua tak boleh. Semua tak boleh, perempuan tak boleh bawa kereta, semua tak boleh kerja, semua dia kata melambatkan pembangunan. Maka dia buang Wahabi. Buang macam mana? Sekarang ni dia tak pakai dah. Dia tak sponsor. Sekarang ni dia dah boleh buat, dia boleh buat muka. Sekarang ni yang mana ulama-ulama Wahabi sekarang semua tangkap. Berapa ratus orang yang ditangkap sekarang. Mereka jam. Tak dapat peruntukan, tak dapat apa. Yang dia belum tangkap sekarang cuma Sudais saja. Sebab dia segan sikit dengan Sudais tu. Sudais pernah komen. Dia kata kenapa buat istana raja dekat Jabal Qubais. Dia kata tak ada keperluan pun. Tempat ni tempat sejarah. Tempat malaikat turun, tempat Nabi berucap dan sebagainya. Tempat ni kenapa dia buat begini? Tapi dia orang tak tangkap lagi sudah. Mungkin dia orang segan lah. Tapi kebanyakan ulama-ulama muda mereka semua dah kena tangkap. Sekarang dia akan majukan Mekah, Madinah 2030 lebih maju daripada Dubai. Dan kalau kita perhati, baru ni kami pergi Mekah, korang boleh tengok orang Arab, orang putih dekat Madinah semua yang free hair semua berlambak ada. Everywhere dekat tanah Arab. Macam mana dia boleh masuk? Sebab sekarang pakai visa ziarah. Visa pelancong, siapa-siapa boleh pergi. Pelancong dia 1 tahun dia. Bayangkan apa akan jadi. Apa yang dia sedang buat. Apa yang dia sedang. Dia tengah merosakkan tanah haram. Dia sedang merosakkan. Jadi adakah masa untuk kita berasa nak lemah-lemah, nak malas-malas, nak hanyut-hanyut, nak leka-leka, dah tak tahu apa matlamat hidup? Kita kena kaitkan dengan diri kita. Kita adalah bangsa yang dijanjikan. Kita adalah bangsa Tamim yang dijanjikan. Yang akan bangkit. Ini adalah bangsa yang Nabi kata, Tuba. Bukan Pulau Tuba Langkawi, bukan. Jangan kait dengan Pulau Tuba Langkawi, dia lain. Tak ada kaitan. Tapi mungkin juga nama Tuba tu daripada perkataan tadi. Tuba dia bermaksud beruntung. Nabi kata. Maka sahabat tanya, kami ke yang beruntung? Dia kata, la, anta ashabi. Kamu ni sahabatku. Siapa lagi yang beruntung? Adakah keluargamu, Ali dan sebagainya? Bukan. Mereka adalah keluargaku. Yang beruntung adalah ikhwani. Ya, saudara-saudaraku. Siapakah mereka? Orang yang tidak pernah melihat aku, tapi keyakinan mereka penuh kepada aku.
walaupun mereka tidak pernah melihat aku. Mereka sanggup berjuang, sanggup mati kerana aku. Mereka adalah umat aku di akhir zaman yang tidak pernah berjumpa dengan aku. Ya, jadi kita ditakdirkan menjadi Tuhan, menjadi orang yang dapat mengasihi Rasulullah walaupun kita tak dapat tengok dia. Jadi kita akan jadi orang yang dikasihani oleh Rasulullah. Okey. Jadi kita nak kait pada diri kita. Sebab apa kita mesti kerja kuat? Sebab apa kita mesti kerja kuat? Kerana kita berada di fasa yang keempat sekarang. Fasa pertama, fasa para nabi. Dah habis. Zaman Nabi Muhammad. Dah habis. Last kali zaman Nabi Muhammad. Fasa kedua, fasa Khulafa Ar-Rashidin. 30 tahun. Nabi sebut tepat 30 tahun. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, last kali Hasan. Habis. Hasan sempat jaga selama 1 bulan. Dan Nabi kata Hasan akan mengamankan 2 pergaduhan ini dan dia akan menyerahkan kepada Muawiyah. Muawiyah. Tapi ingat, kena ingat, yang diserah adalah khalifah kekuasaan. Tidak khalifah keilmuan. Tidak sekali-kali dia serahkan. Pergi dengar ucapan daripada Habib Umar dan sebagainya. Wallahi dia kata, dia tak ijazahkan benda yang special ada pada dia daripada Rasulullah, bagi pada Abu Bakar, bagi pada Umar, bagi pada Uthman, bagi pada Ali, bagi pada Hasan. Dia tak bagi benda tu kepada Muawiyah. Hanya pentadbiran saja kau ambil. Isi dia tak bagi. Isi tu mahal. Isi tu mahal. Isi tu boleh goncang dunia. Isi tu. Tengok dah goncang dunia. Dunia ni bang. Ya, isi tu mahal. Isi tu ada lagi ke? Ada, sampai sekarang ada. Kalau ikut Syiah dia kata Imam 12. Jalur tu betul. Bukan tak salah, jalur tu betul. Tak salah jalur tu. Jalur tu betul. Daripada Hasan ya, turun pada Husain, Husain turun kepada anak-anak dia semua sampai ke bawah. Jalur tu betul. Dan tengok Yahudi sekarang ni mempengaruhi kita dengan satu lagi, Muhammad bin Qasim. Siapa dia? Imam Mahdi yang baru. Konon. Syiah dah keluarkan Imam Mahdi yang baru. Muka tutup. Tapi tu dia badan macam Junaidi. Bukan. Bukan dia. Bukan cutting macam tu. Bukan dia. Cutting macam Junaidi. Tu dia badan besar. Oh, bukan ni tu. Bukan. Dia ada cutting dia. Dia ada cutting dia. Kemudian Muhammad Al-Qasim ni pula, dengan dia begitu, dengan rambut dia nipis, dia keluarkan dia punya mimpi jumpa Rasulullah begitu, kita berhati. Sebab tu satu ulama yang bagus tanya dia soalan. Pandai cakap Arab lah, tak pandai mana boleh, dia kata. Muhammad Al-Mahdi ni mesti keturunan Rasulullah, berbangsa Arab. Ni dia lahir Pakistan. Tapi siapa taja dia? Jangan gelak. Siapa taja dia? Yahudi taja. Dia nak tengok umat Islam macam mana. Berjuta akan pergi ke sana sebab takut, sebab tidak ada ilmu. Akan pergi mirip kepada dia. Ikut dia. Jaga. Ini adalah dajjal-dajjal kecil. Yang akan merosakkan kita. Okey. Balik kepada tadi. Kenapa kita berada di sini dan kenapa kita boleh berperanan di sini. Tengok apa yang kita sedang buat. Kita melahirkan jutawan-jutawan budiman. Ini adalah bakal-bakal jutawan-jutawan budiman. Apa bukti? Kita ambil contoh. Azhar. Ikut apa saya susun. 1 juta protection, 24,000. 1 juta retirement, 36,000. 1 juta investment, 1 juta. Betul? Betul ya? 1 tahun kita lahirkan 30 orang. 30 orang kita lahirkan. Katakanlah kita ada 30 orang. Kita punya ejen ada 30 orang. Lahirkan 30 orang dah jadi berapa? 900. 1,000 lebih kurang. 1,000 1 tahun. 1,000 orang 1 tahun. Korang takut tak? 1,000 orang jutawan 1 tahun kita lahirkan. Takut tak?
Tapi kita macam sibuk, kita punya komisen berapa kan. Tapi kita kira lah juga. Mari kita kira. Daya kira. Irin. Ni apa? Irin. Irin kira Irin. Ambil kalkulator. 60,000 kali dengan 30. Dia punya kerangan dia. Dia punya dia tak cerita apa dia. 60,000 kali dengan 30 orang. Ha? Ha? 60,000 premium. Kali 60,000 bukan komisen ni. Kita kira berapa premium dulu? 60,000 premium annual satu orang. Ya, kali 30 orang. 1.8 juta dah COT. 1.8. COT dah, cikgu. COT. Kita sibuk kerana semangat berjuang ni tadi nak cari 30 orang. Satu minggu satu orang mesti aku cari. Masuk 1 juta protection, 1 juta retirement. Pergi macam pergi perang. Ya? Macam ini baru jadi COT. COT by accident. Bukan bekerja-kerja COT duk kerja-kerja dah. Tak payah kerja Tak payah kerja. Automatic kita akan dapat. Tiba-tiba ada pula orang jual 1 juta makna kan. Tak mana dia belajar pun tak tahu. Jual lah. Boleh. Bukan tak boleh jual. Boleh. Tapi dah tak ada offer ni tak boleh jual lah. 1.8 juta. Komisen berapa? 35% berapa? Bagi bulan-bulan. Bagi 12 bulan. Duduk kuantal 50,000 sebulan banyak tak? Sikit. Itu baru dia punya nasi. Belum lagi gulai. Saya bagi gulai dia. 30 orang daya. Doktor ambil satu orang 1 juta. Kali 30 juta. Berapa? Kira. Azhar kira. 30 juta. 30 juta kali dengan 7.5% komisen. 2.25%. Ni 2.25 juta. 2 juta lebih campur dengan 600,000 tadi. 2.6 juta. Banyak tak? Ya. 2.6 Almost 3 million. Bagi dengan 12. 241,000. Sebab itu ikut apa yang saya dah susun. Tak payah fikir. Tak payah nak fikir macam mana lah. Beyond bukan Beyonce apa nama produk ikhtiar lah sangat lah, kemudian lah 1 juta makna lah, tak payah ikut apa yang company atur tu, dia atur tu untuk yang ramai. Kita ni elite. Awak nak closing 300 orang ke awak nak closing 30 orang? 30 orang. Berapa komisen? 241,000. Pernah fikir tak dapat income 200,000 lebih sebulan ikut saya? Tak. Susah ke? Bolehlah tahan. Tak adalah senang sangat sebab permulaan ni kita tak biasa lagi. Kalau kita jumpa dengan satu kontraktor yang memang ada duit, cakap dengan dia, saya $1 million consultant, promote $3 million idea for millionaires like you. Saya dah ajar dia punya skrip. First, you must increase another $1 million coverage. On top of whatever million coverage yang you dah ada, add 1 more million. Alright? Is it good? Contoh, sekarang ni saya bagi dia another million, you terima tak? You dah ada 10 million, saya bagi dia another million, you terima tak terima? Yang kedua, oleh kerana harga barang makin meningkat sekarang ni, tax semua dah makin meningkat, you kena tambah another $1 million retirement program for you. You mungkin dah lama tak revise you punya retirement program. Am I right? Dan yang ketiga, good news, saya nak bagi you $1 million investment. $1 million investment saya boleh bagi 15% return. Tadi premium dia 60,000, 150,000 return, tolak dengan 60,000. Saya datang ni bawa 90,000 untuk you berjalan-jalan satu dunia with the whole family. Is it good? Very good. Good. Very good. Good? Good. Sure is very good? Sure. Shall we proceed? Post di skrip tu. Siapa tak nak? Sebab dia kata free. Duit dia simpan dalam FD dapat 2%. Pindah sini dapat 15%. Faham cikgu?
Sarah tak apa. Kalau dia tak boleh 100 juta, mula dengan 100 ribu dulu. It's okay. Saya pesan dengan Dayah. Saya pesan dengan dia. Jumpa dengan pelanggan. It doesn't matter. Some tak ada 1 million. Dia cuma boleh ambil $1 million protection. Tak apa. Start with $1 million protection. Some even worse. Tak mampu nak ambil pun. Dia hanya mampu ambil 1 juta makna yang murah. Tak apa. Tapi the idea, kita bagi dulu dia $3 million idea. 1 juta protection, 1 juta retirement, 1 juta investment. Commission bagus? Bagus. Adakah itu you punya motivasi? Motivasi. Jangan. Bila tak closing nanti korang nonggeng. Sebab motivasi korang yang tu. Cuba korang tukar motivasi. Agensi Abdul Jalil ni akan melahirkan 1,000 orang jutawan. Membina generasi jutawan. Tahun demi tahun. 30 tahun daripada sekarang kita bayang 30,000 orang. Ada 30 satu orang ada 30,000 orang yang ada 1 juta. Kira 30,000 kali dengan 1 juta berapa? 30,000 kali dengan 1 juta 300 juta. 30,000 kali dengan 1 juta. 30,000 orang dalam masa 10 tahun. Dalam masa 30 tahun. Ada 1 juta. Yang ada 1 juta kali dengan 1 juta. Dia error. Error. 300,000 juta. Tak boleh 300 bilion Pak. Dah jadi bilion dah. Dia akan jadi 300 bilion. Ya? Ataupun I don't know, mungkin 3,000 bilion ke 300 bilion. Katakanlah 300 bilion. Lah. 70 bilion. 30 bilion. Kalkulator kau bagus. Kalkulator Batu Pahat ni memang bagus. Dia boleh beli ni. Kalkulator KL semua jam. Kalkulator kau boleh kira. 30 bilion. Okey, kalkulator dia kalkulator panjang. Dia accountant betul. 30 bilion. Kalkulator banyak. Ya. Cuba awak bayang agensi ini sahaja melahirkan 30 bilion dana terkumpul untuk buat macam-macam kebajikan. Boleh buat masjid, boleh buat surau, boleh buat macam-macam. Tapi yang kita sibuk, kita punya MOC, kita punya kota. Nanti saya akan kata, yang kita sibuk, kita punya MDRT. Apa barang MDRT? MDRT ni untuk orang yang MOC punya level je. Satu hari besok, kalau korang tak MDRT, macam korang ni MOC. Ya. Saya dah kata tadi. Kalau korang sibuk kejar 30 orang. Sebab dalam hati, ya Allah, kerja aku ni kerja yang besar matlamat dia. Bukan hanya sekadar mencari semangkuk nasi dan juga Starbucks yang separah haram sekarang ni. Bukan hanya yang itu. Ya. Kerja aku ni melahirkan 30 bilion dana di kalangan orang Melayu, mostly professional. Kerja aku hanya perlu jumpa 1 orang saja yang percaya pada idea aku 1 minggu. 1 minggu aku nak cari 1 orang saja. Adakah susah, Daniel? Saya dah bagi tahu petrol station owner boleh, kedai-kedai makannya viral boleh, founder produk boleh, you name it. Doktor boleh, berlambak, pharmacist boleh, you name it. Dan kita tidak ada saingan. Orang cakap, okey, ada dia orang dah pergi, memang dia orang pergi, tapi dia orang pergi tak sengaja. Dia pergi, doktor, saya daripada grup Meroket. Kemudian saya nak memperkenalkan program medical card dengan hibahlah sangat. Lama-lama dia kata, okey dah, saya nak ambil 1 juta. Banyaknya doktor 1 juta, tanjat boboy. Dia tak sangka pun nak jual. Ya. Percayalah cakap saya, dia tak plan pun nak jual 1 juta coverage. Tetapi berbeza dengan kita jadikan itu sebagai package. $1 million protection, $1 million retirement and $1 million investment. Itu kerja kita. Eli, 250,000 sebulan Eli. 1 tahun 3 juta. Dan kita tolong 30 orang jutawan waktu, kita pula jadi jutawan terkejut. Ya, itu belum lagi waktu punya kepakaran. Tiba-tiba dia kata, saya ada kilang saya ada 20,000 kaki tangan. Kilang tu kilang saya. Ya, boleh tak buat medical card dan juga grup umrah untuk mereka.
Untuk top management buat serve bagi Dayah present. Yang itu premium 6 juta pula sekali closing. Amin. Ya, benda-benda ni boleh berlaku. Jadi, tujuan saya nak cerita pada hari ini, kenapa saya kait dengan Kaabah, kenapa saya kait dengan cabaran-cabaran yang sedang mengacau kita sekarang ini. Saya kalau takat Haji Kahar, kemudian yang dekat Terengganu tu apa? Ayah Pin tu saya tak takut. Tapi jangan cakap tak takut. Kalau yang mana perempuan, kau jangan terkejut. Korang boleh tengok kaki Ayah Pin dekat sini, kepala dia sampai ke awan tau. Betul? Dia pakai gym. Kaki dia boleh naik, kepala dia sampai ke awan tau. Ayah Pin, tak tipu. Dia belajar dengan Mak Air Rimau nama dia. Bukan Mak Air Rimau, apa Ismail Rimau, apa nama orang tu? Jangan besut. Dia besut. Tok guru bapak betua dia tu yang tu. Anak rimau tu. Ajaran sesat. Tapi yang kita lagi takut ni yang bentuk-bentuk baru ni. Bentuk-bentuk baru. Yang ini kita lagi takut. Sebab dia tersusun. Cuma saya nak pesanlah pada Wahabi kalau dia dengar ni. Korang keluarlah daripada internet. Nanti korang punya penipuan korang akan terbukti sebagaimana Syiah. Dulu Syiah, dia terlampau confident. Dia keluar dalam ni. Dia keluar dalam internet. Bila dia keluar dalam internet, dia bagi tahu dia keluarkan hadis dia. Barang siapa yang berbutaah kali pertama diangkat ke langit pertama dalam syurga yang pertama. Hadir Nabi. Hadir babi dia. Hadir babi. Siapa butaah kali kedua akan dapat pangkat yang lebih tinggi. Jannatul yang lebih tinggi di yang kedua. Yang ketiga, kalau buat 4 kali, maka syurga paling tinggi, syurga Firdaus. Bila benda tu bertulis dalam internet, maka dirujuklah orang yang hafiz hadis ni, Kutubus Sittah yang 6 tu dia buka, tak ada. Bila tak ada, kantoi. Kantoi. Ya. Tapi korang jangan tak pergi, rugi iman nak pergi iman. 10 Muharram kita pergi iman. 10 Muharram, ada ajak saya. Jalan, jom kita pergi 10 Muharram jalan. Pasal apa? Sebelum Muharram tu hari Ashura, hari dia pukul badan tu. Hari tu ramai satu dunia turun. Dekat Tehran tu macam-macam. Ada yang 100, ada yang 200, 300. Ada package. Semalam 100. Tapi akad nikah. Akad nikah. Aku nikah dengan kau dengan mas kahwinnya RM100 tunai sampai pukul 8 pagi besok. Halal. Sah. Tak tipu. Selamat. Ya. Tak tipu. Syurga dunia. Sini pun banyak. Siapa nak kat sini? Sini ada kat Batu Cape. Banyak. Indonesia pun banyak. Banyak. Siapa tak nak? Tak nak. Rugi tak nak. Seminggu bahas sikit. Seminggu. Seminggu. Sehari dah. Besok tu kau lain. Ya. Pahaman-pahaman dia bawa. Oh, baik. Balik pada Wahabi tadi, ada yang intellectual. Dia intellectual. Nanti bila dia sampai perkara yang lebih ganas besok, itu mula dia menghukumkan haram. Menghukumkan darahnya halal. Itu jadi pergaduhan. Sebagaimana berlaku di Syria. Dulu kita biarkan dia kata, kita bersangka baik, kita husnuzan kepada mereka. Akhirnya menjadi pergaduhan pecah besar. Maka sekarang ni habis semua, Syiah take over dengan Wahabi combine. Kat Syria. Habis. Jadi dia akan buka laluan daripada Iran, lalu ke Syria turun. Sekarang ni yang masih menghalang sekarang ni untuk turun ke sana ada mana? Mekah dan Madinah. Mereka akan serang Madinah. Dan mereka akan menghancurkan Kaabah. Nanti mereka akan menghancurkan Konstantinopel. Mana? Turki. Bila sampai ke Turki nanti, barulah Imam Mahdi akan dibayar. Itu dia punya line. Nabi dah cerita detail. Dan Yahudi pun dah tahu detail. Itu dia keluar Imam Mahdi awal. Sebab tu dia keluar Imam Mahdi awal. Intrap. Ini dia nak test market. Dia nak tengok kita terima tak terima. Dia tengok lawan tu, lawan perang yang ni, yang Houthi apa dia tengok. Dia tengok Islam bangun tak bangun. Dan dia nak tengok negara Islam mana, pemimpin mana yang pertama sekali bangun. Di sana nanti dia akan gunakan dia punya hub dia, akan gunakan sebagai dia tembak Hawaii. Dia akan gunakan hub dia, dia akan tembak. Dia akan tembak negara-negara yang tidak menyokong dia. Nabi kata, adapun Dajjal itu akan membawa kepada kamu segunung roti.
Yang paling kuat yang kena diikat adalah perempuan-perempuan ni. Yang mana tengok-tengok Korea, tengok-tengok ni semua akan diikat. Semua akan pergi kepada dia. Ya. Tapi orang yang tengok Korea tak perasan. Orang yang tengok konsert Korea tak perasan. Lepas habis konsert, Rain dan sebagainya akan jerit. Are you ready to be with me? To be, mana dia kata? To church tomorrow. Yang bawa pakai tudung dia. Ya. Tak perasan. Itu adalah 7F. Serangan-serangan Yahudi. Di antaranya fandom. Memuliakan. Sebab tu dia keluar. Dia dah lupakan Nabi Muhammad, lupakan Ali. Apa dia keluar sekarang ni? Bender. Lagi apa? Ni? Waka-waka apa tu? Waka-waka apa? Wakanda forever. Aquaman mas. Aquaman. Dia akan keluar fandom baru. Supaya kita puja mereka. Yang perempuan tak cukup, dia keluar pula tu. Apa nama tu? Bukan, apa nama tu? Wonder Woman. Apa lagi? Bukan Pretty Woman. Apa nama? Catwoman. Macam-macam lagi. Ini adalah satu serangan yang besar. Fandom. Jadi saya bagi tahu, kalau saya nak melahirkan orang yang bekerja kuat, kerja hanya kerana duit, dia akan ada ujung dia. Dan dia akan rosak dengan duit dia. Sebab itulah saya daripada dulu, saya berniaga tak macam orang Minang. Kalau orang Minang, orang awak pandai berkira-kira. Saya tak ada. Saya sama dengan Bugis. Saya sama juga dengan orang apa nama tu? Bangkalan dan apa-apa. Orang Madura. Kita fighter. Kita berniaga bukan hanya kerana duit. Kita tak heran duit. Kita berniaga nak jadi nombor satu. Kenapa? Kenapa Azhar? Sebab tak layak nama Malau kalau kita bukan yang nombor satu. Buang nama Melayu kita daripada IC tu. Tulis nama kita Cibai. Cibai lah Cina. Tiba pula. Marah ni. Ya, tukar nama. Jangan letak nama Melayu kalau tidak Malau. Itu semangat saya dulu. Ini saya cerita saya dulu masa dekat MAA. Mereka bergendang. Sama macam sekarang lah. Raya Cina bergendang. Dung 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 ceng dung 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 ceng dung dung dung. Dia tak ramai pun. Tak ramai. Tapi dia punya bergendang punya besar. Saya perhati je tengok. Tapi yang ada Melayu-Melayu yang ada banyak bodoh-bodoh semua. Termasuk ramai Yasin tu. Saya bagi tahu lah ni. Pasal apa saya kata bodoh? Tak ada fikir pun. Tak apalah, janji aku dapat belanja daripada CEO dah. Ni dapat special treatment dah. Tak ada fikir, tak ada semangat langsung. Tak ada semangat langsung. Berpecah-pecah Melayu ni, saya perhati tengok. Penguasa Melayu bodoh, Jawa juga yang pandai. Lama-lama saya panggil 7 orang. Kata mai sini. Zulkifli Sarbini, Subril, Zamri Baba, Ramasita nak ikut, dia bodoh. Biarlah dia. Dia company dah baiknya jolok pada dia. Macam video masa ni lah, dah kipai baik semua kan. Dia tak minat lah dengan nak jaga kepentingan kita Melayu, tak ada. Tak ada kepentingan. Tak ada kepentingan. Jadi saya kesian. Dia orang ni semangat kuat. Semangat kuat. Datang je ramai. Tapi ilmu tak ada. Belajar tak nak. Tak ada. Yang pergi belajar aku seorang. Habis 100,000. Tak ada orang nak belajar. Habislah CHFC, CLU, CMFA apa semua habis belajar. Lama-lama saya panggil. Saya cakap kat dia orang. Saya cakap kat Subril Haji Taib, arwah. Saya kata korang tak ada rasa. Company ni kita berniaga ramai. Tapi kita ni tak boleh pergi jauh. Sebab kita sibuk dengan game kita masing-masing. Kita ni dah jadi macam pecah perintah zaman British, kau tahu tak? Kita ni tak ada satu semangat nak bersatu, nak majukan bangsa, majukan agama, tak ada. Masing-masing selfish. Dia ada cara closing, dia sorok. Kita punya meroket rahsia, jangan boleh bagi tahu. Kita punya rahsia. Maka rahsia tidak berkembang. Ilmu tidak berkembang. Maka saya panggil semua, saya kata, ikut saya 3 tahun. Aku ajar korang semua rahsia-rahsia ni sampai korang jadi champion.
Dalam masa 3 tahun Nazar, 1 sampai 7 semua Melayu. Leader dan juga top agent. Betul, satu. Tahu apa jadi? Saya, Haji Taib Subrin, tak dapat bonus. Kenapa? Harga yang kena dibayar. Sorry lah Cik Jalil lah. Cik Jalil punya letter in the office lah. Saya pun pergi office. Sorry Cik Jalil. Actually 3 of you you are not offered this offer not offered to you. Very sorry . Dah lalu dah semua. Dahsyat. Tapi saya syukur. Saya bangga. Saya melahirkan TOT, melahirkan COT, melahirkan MDRT 10 orang. Tapi kalau nak suruh saya buat balik ke AIA Cikgu Fidah, tak larat lah Fidah. Saya dah tak muda dah. Cuma saya boleh bagi tahu semangat yang saya ada. Saya akan terus bersemangat itu. Saya akan melahirkan daripada kumpulan ini orang yang super producer. Dan saya dah bagi idea dia. Fidah, boleh cari 1 orang bulan ni, minggu ni, 1 orang saja. 1 orang saja yang nak cari 1 juta protection, 1 juta retirement, 1 juta investment. Boleh? Bulan ni 1 orang, minggu ni 1 orang boleh? 3 idea. Saya dah present. Doakanlah closing. Amin. Jadi maknanya boleh, betul? Boleh. Dan bayangkan kalau semua orang tadi kata boleh dan semua kita ni kata boleh, ya, dan saya dah ada beberapa orang yang senior. Kita ada Eli, kita ada Azhar, kita ada Daya, kita ada Romano, kita ada Irin, kita ada ramai lagi yang 2-3 orang yang dah pandai, Patih, ya. Kita akan bimbing. Tapi apa akan berlaku? Korang akan jadi COT. Court of the table. Commission almost 3 million. Tapi bukanlah terus dapat 3 million. Mungkin mula-mula ni 300,000 dulu. Naik kepada 500,000. Slowly lah. Mungkin tahun pertama ni kita pergi, semua ambil protection je dulu 1 million. Tahun kedua kita pergi, semua ambil retirement saja 1 million. Tahun ketiga baru dia pergi ambil investment. Doesn't matter. Tapi kita menuju ke arah itu. Apa yang akan berlaku? Bila kita konsisten buat, pasang niat. Ya Allah ya Tuanku, aku berniat nak bantu 1 minggu 1 orang jadi jutawan yang budiman. 1 juta perlindungan, 1 juta persaraan, 1 juta lagi pelaburan. 3. Saya nak propose. Tanam yang itu. Jangan jual yang lain. Tak perlu. Kan tiba-tiba sibuk pula jual pula ni medical card lagi. Tiba-tiba jual pula lagi insurans kereta pula lagi, MRTT pula lagi. Jangan buang masa dengan benda-benda tu. Sebab kita tak mau compete dengan orang yang ramai. Kita nak fokus kepada apa kita buat. Macam saya cakap tadi. Anggap ini satu perjuangan. Bukan hanya nak pergi Mekah umrah setiap tahun, bukan. Kita nak melahirkan 30 orang jutawan budiman 1 tahun sekadar kemampuan kita. Tak berat sangat. Tidaklah terlalu berat. Pergilah Kuantan ke Terengganu ke Kelantan ke Johor ke, pergi. Di mana orang yang mampu ambil protection 1 juta, kita pergi. Jadi kita akan pergi pada market profesional yang ada duit. Boleh Okey, itu sajalah yang saya nak cerita. Ya, itu saja. Jadi kalau dengan semangat ini kita tak takut bulan puasa. InsyaAllah. Bila bulan puasa lagi seronok. Pasal apa seronok kita closing bulan puasa? Sebab dia tak nak keluar bilik panas. Dia suka duduk kat rumah, duduk dekat klinik. Cuaca panas, dia nak pergi minum Starbucks pun tak boleh. Dia nak makan pun tak boleh. Lunch hour dia free. Boleh? Boleh. Okey, ada soalan?